Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Dalam perbicaraan pengenalan asas nifas setelah sempurna khatam bab haid, masuk bab nifas. Pengenalan asas. Pengertian nifas pada bahasa dan istilah syarak. Nifas dari segi bahasa adalah darah yang keluar akibat daripada keluar nafas. Darah nifas adalah darah apabila keluar nafas. Nafas tu maksud anak lah. Anak kan bernafas. Maka keluar anak, keluar nafas. Keluar nafas, selepas keluar nafas, keluar nifas. Semuanya mempunyai maksud yang sama. Contohnya, kalau kita tengok nafas, nifas ni berasal daripada perkataan nun, fa, sin. Kalau nun tu baris bawah, fa tu baris atas, jadi nifas. Kalau nun baris atas, fa baris atas, nafas. Kalau nun baris atas, fa mati, sukun, sin baris depan, nafsu. Nun baris atas, fa mati, sin baris bawah, nafsi. Diri juga, diri nafsi kan. Jadi nifas ni kerana keluar nafas. Atau dia ambil dari perkataan tanaffasa subh, yang bermaksud nyata waktu subuh. Kalau orang Arab cakap, kalau dia kata tanaffasal subh, tanaffas tu nifas lah. Bermaksud nyata waktu subuh. Maksud nyata tu terzahir. Itu dari sudut bahasa. Itu maksud nifas dari sudut bahasa. Tapi yang kita nak pakai adalah dari sudut istilah syarak. Apa maksud nifas? Berbeza pula pengertian nifas dari istilah syarak, iaitu
huwaddamul khariju ba'da faraghi rahimil mar'ati minal hamli, iaitu. Ni takrif nifas ni. Iaitu darah yang keluar selepas sempurna kosongnya rahim daripada kandungan. Kosongnya rahim daripada kandungan, maka keluar darah selepas itu yang dinamakan nafas. Darah selepas itu dinamakan darah nifas. Setelah sempurna kosong rahim. Selagi rahim tu tak kosong, selagi itu darah yang keluar bukan nifas. Dia kena kosong rahim. Kosong rahim daripada apa? Kosong rahim daripada kandungan. Kosong rahim daripada kandungan. Daripada anak. Ini bermakna nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Okay. Kosong kandungan, keluar darah lepas kandungan tu kosong. Maknanya kandungan tu kosong dengan maksud sebelum dia kosong tu dia ada isi lah, iaitu anak. Kemudian kosong. Kosong-kosong ni sekalipun keguguran. Sekalipun keguguran. Mengikut istilah Melayu, jika anak tu lahir hidup, dia nama bersalin, beranak. Jika anak yang lahir tu tak hidup, dia panggil gugur. Sedangkan istilah syarak, dia tak ada gitu. Istilah syarak, jika bersalin, jika ianya bersalin, sama ada hidup ataupun mati, kedua-duanya dinamakan bersalin. Sama ada bersalin hidup atau bersalin mati. Tu je bezanya. Kalau orang Melayu kata keguguran, dah faham dah anak tu mati. Bila kata beranak, melahirkan, maka tahu dah anak tu hidup. Itu orang Melayu. Sedangkan istilah syarak, dia tak kira gitu. Istilah syarak dia tak kira gitu. Jika darah yang jika dia bersalin hidup, namanya bersalin. Kalau bersalin tu tak hidup, namanya bersalin mati. Alright. Sebab tu sekalipun keguguran dalam bentuk alaqah sekalipun dalam bentuk segumpal darah, biasanya 3 bulan. Biasanya lah 3 bulan tu ke bawah lah, 2 hingga 3 bulan lebih kurang gitu. 3 bulan ni biasanya segumpal darah. Atau yang gugur tadi tu mudghah, yang ini segumpal daging, yang biasanya 3 hingga 4 bulan. Gugur tu keluar daging. Dan sebelum berlalu 15 hari selepas kelahiran. Nanti dulu bab tu. Yang menjadi penghalang ibadah tertentu. Jadi, jika darah tu keluar setelah gugur, sama ada gugur tu berupa segumpal darah, dan biasanya 3 bulan, 2 hingga 3 bulan. Ataupun ada dah daging, biasanya 3 hingga 4 bulan. Maka selepas keluar tu, selepas gugur tu, keluar darah. Darah tu namanya nifas juga. Tapi syaratnya sebelum berlalu 15 hari selepas kelahiran. Maksudnya, jika gugur-gugur tu ataupun bersalin hidup, tak kisahlah gugur ke bersalin hidup tu, darah tak keluar lagi. Katalah darah tak keluar. Selang 3 hari baru darah keluar. Maka selang 3 hari baru darah keluar, darah yang keluar tu nifas jugalah. Selang 5 hari baru darah keluar. Selang 5 hari tu, darah tak ada 5 hari lepas gugur tadi. Ataupun lepas bersalin.
Hari ke-6 lepas bersalin tu baru ada darah, maka ianya darah nifas lah. 10 hari lepas melahirkan, lepas melahirkan tak ada darah. Lepas 10 hari, masuk hari ke-11 baru darah keluar. Maka hari ke-11 tu, itulah dia darah nifas. Tetapi dia kata kat sini, sebelum berlalu selama 15 hari selepas kelahiran. Maknanya, jika darah tu tak keluar-keluar lepas gugur atau kelahiran, kemudian lepas beberapa hari baru keluar, maka yang keluar tu adalah nifas. Kecuali yang keluar tu setelah lebih 15 hari. Setelah lebih 360 jam kelahiran, baru keluar. Maka yang keluar tu bukan nifas lagi, dia adalah haid. Contohnya, 1 hari bulan bersalin, tak keluar darah. 1 hari bulan gugur, tak keluar darah. Katalah. Okay. 1 bulan bersalin, tak keluar darah. 1 hari bulan gugur, tak keluar darah. 17 hari bulan, baru keluar darah. 1 hingga 17 hari bulan, tak ada darah. Bermakna, lebihlah 360 jam tak ada darah tu. Lebih 15 hari, 15 malam. Maka, darah yang keluar hari yang ke-17 baru keluar adalah darah haid, bukan darah nifas. Okey. Yang mana jika keluar darah sebelum berlalunya 15 hari, kalau tak keluar darah lah. Kalau dia lahir-lahir terus keluar darah, melahirkan terus keluar darah, itu terus nifas lah. Kalau lahir-lahir tak keluar darah lagi, selang 2-3 hari baru keluar, nifas juga. Okey. Bila keluar darah nifas tadi, menjadi penghalang ibadah yang tertentu seperti solat tak boleh, puasa tak boleh, jimat tak boleh, baca Quran tak boleh dan sebagainya. Masuk masjid dan sebagainya. Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab ada mani' ibadah, ada darah, iaitu darah nifas yang keluar selepas kelahiran. Dan kalau tak keluar lepas kelahiran pun, dia keluar balik belum sampai 15 hari keluar balik. Maka darah itu adalah nifas. Okey. Muqaddimah ni tak payah sangat, senang aja. Kosong rahim daripada kandungan yang dimaksudkan ialah sempurna keluar seorang bayi. Sempurna keluar bayi itu. Jika terdapat sebahagian daripada anggota juzuk bayi tertinggal di dalam rahim, masih lagi tidak dianggap telah kosong rahimnya. Jika yang keluar tu, bayi dah keluar, tapi tangan tertinggal. Contoh, wal'iyadhu billah, kaki terpotong, tertinggal. Maka dah keluar, anaknya dah keluar, tapi tertinggal, jari tertinggal, terpotonglah, terputus. Maka darah dok keluar lepas keluar bayi ni. Darah yang keluar tu bukan nifas. Sebab tak sempurna lagi keluar juzuk anak. Walaupun sebahagian besar dah keluar, tapi masih lagi ada yang tertinggal. Maka darah yang keluar selepas keluar anak tu bukan nifas lah. Lepas keluar tangan yang terputus tu, lepas keluar, barulah nifas. Walaupun berhari-hari sekalipun. Doktor pula buat pembedahan lambat. Ataupun doktor tunggu maknya sihat sikit, lepas 3 hari baru buat pembedahan. Sedangkan 3 hari tu darah duk keluar ni, bukan nifas. Sebab tak keluar juzuk anak lagi, tak habis lagi. Walaupun yang keluar tu hidup anak tu, cuma tak ada tangan. Ataupun mati, tak kira. Yang penting ada lagi jari, ada lagi tangan yang tertinggal, kaki yang tertinggal. Dan tak boleh buat pembedahan untuk keluarkan kecuali setelah 8 hari. Lepas 8 hari baru buat pembedahan. Maka darah yang keluar 8 hari itu bukan nifas. Dia adalah istihadah. Lepas keluarkan kaki anak tu contohnya, barulah darah nifas. Okey. Berbeza dengan uri. Ya, termasuk juga kandungan. Ada kembar dua orang. Yang pertama dah keluar, yang kedua duduk dalam lagi. Darah duduk keluar. Doktor kata yang nombor 2 ni tak mau keluar-keluar.
Contohlah. Puas paksa, tak mau keluar. Maka setelah berlalu 2 hari, contoh. Telah berlalu 2 hari, baru keluar yang kedua. Anak kedua. Maka lepas keluar di antara anak pertama dan anak kedua tu semua bukan nifas. Dia darah istihadah. Lepas keluar anak kedua barulah nifas. Darah di antara tu darah istihadah. Lepas anak kedua keluar barulah darah nifas. Sikit soalan. Cuba kita fikir-fikirkan. Bila keluar yang pertama, anak kembar tadi yang pertama, dari sudut kita ni, sudut kedoktoran, kita akan kata yang keluar yang pertama itulah adalah anak sulung. Yang keluar kedua adalah anak nombor 2 lah, ataupun anak bongsu lah, atau nombor 2. Sedangkan kalau orang-orang dulu, tok-tok nenek kita dulu, yang keluar pertama itu yang bongsu. Itu yang nombor 2. Yang keluar kemudian lambat tu adalah yang nombor 1. Ini tok-tok nenek kita, orang tua dulu. Dia gitu. Kalau kata ada 3 orang kembar, yang keluar yang pertama tu yang nombor 3. Yang keluar nombor 2 tu nombor 2. Yang keluar yang terakhir adalah itulah yang sulung nombor 1. Saya cuba tanya orang-orang tua dulu. Tok guru saya bidan, umur 90 tahun masa tu. Meninggal lah. Umur 100 lebih meninggal. Kawasan pedalaman. Area Betong. Masuk sempadan Thailand lah, Betong. Di antara sempadan Malaysia dengan Thailand, dia ada satu sempadan namanya Betong. Memang betul-betul sempadan. Orang petani lah duduk situ, orang Melayu duduk situ. Bila saya tanya dia, kenapa orang tua-tua dulu cakap yang nombor 2 tu lah abang, sulung lah maknanya, yang abang, atau nombor 1 lah. Yang keluar lambat, yang keluar awal tu adalah adik. Dia jawab, abang mengalah, dia suruh adik keluar dulu. abang mestilah kena mengalah. Maka dia biar adik dia keluar dulu. Ini orang tua-tua dulu cakap gitulah. Kita boleh fikir-fikir dan buat sedikit kajian lah nanti ya. Kenapa orang tua cakap gitu. Selain daripada dia kata abang mengalah. Abang mengalah. Dan kalau kita tengok orang tua-tua dulu pun akan panggil yang keluar nombor 2 tu lah abang. Dia akan praktikal terus. Dia tak panggil adik, dia panggil abang yang tu. Dari sudut panggilan. Pergi panggil abang makan. Dia pun panggil abang. Bila tanya, yang mana satu keluar dulu? Yang adik tu yang keluar dulu. Yang abang tu yang keluar lambat. Orang dululah. Itu sebagai pengetahuan am. Sambung lagi. Begitu juga jika kandungan masih berupa tak habis lagi yang tadi. Belum habis lagi. Berbeza dengan uri. Berbeza dengan uri. Yakni orang panggil placenta. Ianya tidak dianggap sebahagian daripada juzuk bayi. Yang kita panggil uri-uri itu, katakanlah uri itu tertinggal, tak keluar, anak dah keluar, habis dah. Maka yang keluar tu adalah anak dan darah yang sedang keluar adalah nifas. Walaupun nak kira masih lagi ada juzuk anak ataupun bantal anak dalam rahim yang tertinggal. Walaupun macam tu, tetap juga
dia dikira nifas kerana uri atau plasenta tidak diiktibar sebagai sebahagian daripada anak. Tak diiktibar. Maka darah yang keluar walaupun ada uri kat dalam, tali pusat tinggal kat dalam sebagainya, bukan tubuh anggota juzuk anak, bukan. Tak tali pusat ataupun uri, maka dia tidak dianggap juzuk anak, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Begitu juga jika kandungan masih berupa segumpal darah atau daging. Jika yang keluar dengan maksud gugur lah ni, segumpal darah atau daging, biasanya 3-4 bulan lah ni. Yang mana jika disahkan oleh bidan atau doktor atau orang yang berpengalaman ataupun mungkin dirinya sendiri, kalau dia ada ilmu lah, bahawa segumpal darah tadi ataupun segumpal daging tadi, ia adalah permulaan kejadian bayi, maka darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Jadi kalau yang keluar tu darah bergumpal, tapi darah haid juga bergumpal. Jadi kena pastikan gumpalan tadi, gumpalan yang jika lama lagi gumpalan tu ada dalam rahim, dia akan jadi anak. Maka gumpalan darah haid tak sama dengan gumpalan gumpalan darah yang akan jadi anak nanti. Jadi orang bidan tengok, ini kalau dia biar lagi dalam rahim, dia jadi anak ni, kata bidan atau kata doktor atau dirinya sendiri. Manalah tahu dirinya sendiri tahu dia ada ilmu tu. Maka darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Jika gumpalan tu seumpama gumpalan darah haid saja, maka darah yang keluar selepas itu adalah haid juga. Haid. Bukan nifas. Maka darah yang keluar selepas itu adalah darah nifas. Setiap ibu yang melahirkan secara normal, kebiasaannya pasti akan mengalami pendarahan. Tetapi terdapat juga beberapa keadaan yang memungkinkan darah tidak keluar. Memang kebiasaannya kalau kata keluar darah tu, kalau biasa melahirkan beranak, memang keluar darah kalau beranak normal. Tapi ada juga kemungkinan yang walaupun beranak normal, darah tak keluar. Ada kemungkinan itu walaupun sangat jarang berlaku. Yang ada lenderan dan air ketuban sahaja. Darah tak ada, sangat jarang. Ataupun seperti apabila proses melahirkan dilakukan secara pembedahan caesarean. Caesar. Bila secara caesar, maka darah tak keluar. Darah keluar, itu darah keluar kot perut. Itu tak kira darah nifas. Maka tak keluar. Bila tak keluar, tak adalah darah nifas. Jika darah tu keluar sebab dia buat pembedahan, setelah 10 hari baru keluar darah, hari ke-11 baru keluar, maka hari ke-11 itulah nifas. Jika lepas 3 hari pembedahan keluar darah, baru keluar darah, hari ke-4, maka hari ke-4 itulah nifas. Syarat darah yang keluar adalah pastikan jangan lebih 15 hari bermula daripada hari kelahiran tu, hari pembedahan. Jika lebih 15 hari, hari ke-17, 18, 19 baru keluar darah, maka darah itu adalah haid, bukan lagi nifas sebab telah diselangi suci oleh 15 hari. Terdapat beberapa riwayat yang mengatakan 3 wanita unggul dalam Islam, iaitu Siti Aminah, ibu Nabi SAW, Siti Fatimah, anak Nabi SAW, dan Siti Maryam, ibu Nabi Isa AS. Yang mana 3 orang tadi, riwayat ada kata,
Allah Ta'ala telah memberi kemuliaan pada mereka, iaitu ketiadaan darah nifas. 3 orang ni tak ada nifas. Kenapa tak ada nifas? Supaya tiada halangan bagi mereka yang masyhur kuat beribadah. 3 orang ni memang kuat ibadah. Lepas semayang, lepas baca Quran semayang. Maka kalau ada nifas 40 hari tak boleh semayang baca Quran. Maka Allah memberi kemuliaan kepada 3 orang ni, iaitu tak ada nifas. Melahirkan tak ada nifas. Allah bagi kemuliaan pada mereka. Baik. Sambung. Seterusnya, darah keluar ketika hamil. Darah keluar ketika hamil. Keluar darah ketika hamil. Sebagaimana tercatat dalam kitab Matan Az-Zubad Ibn Ruslan, "Thumma aqallul hamli 6 ashhuri wa 4 a'wami aqsa al-akthar." Tempoh mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan. Tempoh paling lama 4 tahun. Masya Allah, lamanya. Minimum mengandung adalah 6 bulan. Yang dapat daripada peristiwa riwayat-riwayat, kajian-kajian para ulama. Dan maksimum pada mazhab Syafi'i mengandung adalah 4 tahun. Cuma sekarang tak ada dah lah mengandung 4 tahun ni. Doktor biasanya dia akan induce. 9 bulan tak keluar tu dia induce, dah paksa dah. Tapi dulu-dulu kadang-kadang sampai bertahun. Keluar-keluar tu lebat dah rambut. Keluar-keluar tu ada gigi dah. Tumbuh gigi dah. Dululah. Sekarang tak ada. 9 bulan, induce. Tapi dalam mazhab Syafi'i 4 tahun. Mengikut petua orang tua-tua, lagi lama dalam rahim, dia lagi tahan. Ketahanan fizikal badan dia sangat mantap. Tahan. Setakat jatuh sikit-sikit tu, tak ada apa-apa. Nak dapat penyakit sesama tu, Allah, jarang-jarang. Masa dia bayi tu lah, masa kecil. Kata petua orang tua-tua. Lagi lama dalam rahim, lebih kuat.
Wa thulthu amin ghayatut tasawwuri wa ghalibul kamil tis'u ashhuri. 1/3 dari setahun pembentukan janin, kebiasaan sempurna kandungan 9 bulan. 1/3 dari setahun, maknanya 1/3 daripada setahun, 4 bulan lah. 4 kali 3, 12 kan. 4 bulan janin sempurna pembentukan janin dan ditiupkan roh. 4 bulan. Tapi biasanya sempurna kandungan 9 bulan. Biasanya lah. Pendarahan atau bleeding yang berlaku ketika hamil juga dikenali dengan nama bunting pelanduk. Istilah orang tua-tua dulu, dia panggil bunting pelanduk. Atau bunting harimau. Saya tanya orang dulu-dulu. Saya dulu berkawan dengan orang tua. Masa saya umur 13, 14, berkawan dengan orang umur 90. Tak kawan umur 14 ni. Kawan umur 90 tu. Maka tanyalah orang tua-tua. Kenapa orang dulu, orang Melayu panggil bunting pelanduk? Dia kata, ianya sebagai motivasi. Bila keluar darah, bermakna ada kemungkinan kandungan tu bermasalah lah. Ada kemungkinan ketika bleeding, ketika hamil, mengandung, ataupun keluar darah ketika mengandung, kandungan tu, ada kemungkinan kandungan tu dia bermasalah. Jadi sebagai motivasi kepada ibu mengandung tadi, orang dulu 200, 300, 400 tahun lepas, maka diistilahkan bunting pelanduk. Kerana pelanduk, ketika dia bunting, memang keluar darah. Dan anak pelanduk elok-elok sihat. Jadi sebagai motivasi bagi ketenangan dekat ibu mengandung, bahawasanya jangan risau-risau, bagi emosi itu tak terganggu. Jangan risau. Pelanduk pun mengandung pun keluar darah, elok-elok anak dia. Tapi kenapa diistilahkan sebagai kenapa diambil contoh pelanduk? Sebab pelanduk ni kan lincah. Maka dia kata anak tu lincah, aktif sangat dalam rahim. Tu keluar tu. Jadi mendapat sedikit ketenangan oleh ibu tadi sebagai motivasi. Emosi dia tak terganggu lah sangat. Tapi orang sekarang ni pelik pula. Dia cakap apa? Oh, tak boleh tu, anak kecil, anak lemah, tak belik tali pusat, anak itu, anak ini, cakap. Jadi dahlah kawan tu mengandung, lemah. Lepas pada tu pula bagi istilah-istilah yang menakutkan, emosi terganggu, silat-silat gugur pula. Nampak orang dulu, pandai dia punya. Pandai orang dulu. Dia guna istilah biasa je, bunting pelanduk. Tapi maksudnya sangat memberi kesan. Sangat bagi kesan. Betul orang dulu, umur 50 mengandung lagi, 60 mengandung lagi. Slim lagi. Orang sekarang, macam-macam ubat suplemen ada. Baru anak 3, beratnya dah 130. Kenapa beza? Tahu beza dia? Dulu pantang itu, pantang ini orang dulu. Orang sekarang konon-konon tak pantang. Tak ada pantang-pantang, makan aje lah, konon-konon. Tengok kesihatan sekarang. 60 pun dah pakai tongkat. Orang dulu 70 bercangkul lagi. Jadi kita tak boleh tolak orang dulu. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Dulu tak ada doktor, tak ada apa. Maka banyak petua-petua mereka. Memang ada sebahagiannya khurafat.
Sebahagiannya tak betul. Cuma sebahagian kecil aja. Sebahagian besar tak ada masalah pun. Itulah bangsa kita punya khazanah. Khazanah bangsa. Kita ni nak pula ke arah kemodenan. Hilang khazanah bangsa kita. Itulah kita. Jadi bunting pelanduk kerana pertama pelanduk tu memang keluar darah ketika mengandung, ketika hamil. Kemudian pula pelanduk ni lincah. Dan jarang ibu pelanduk gugur anak. Jarang sangat. Maka sebagai motivasi untuk ibu tu kuat semangat. Atau bunting harimau. Sama juga. Bunting harimau orang dulu juga. Yang pertama, harimau bunting memang keluar darah juga. Kalau diorang nak cari, nak menoreh getah dalam kebun, dalam hutan, diorang nak cari akar-akar kayu, tongkat ali, diorang nak cari kacit timah, diorang nak cari macam-macam kan dalam hutan. Tiba-tiba tengok-tengok dekat atas daun ada darah. Elok je atas daun tu ada darah. Maka dia balik. Sebab ada apa? Sebab ada harimau mengandung. Harimau mengandung ni garang. Kalah harimau jantan. Bila harimau betina mengandung, kalah harimau jantan. Garangnya dia. Sama juga kalau harimau ada anak, ibu dia bawa anak kecil sama juga garang pelik. Sama juga harimau tadi, dia menyusu anak dia, anak harimau. Kejap je. Lepas tu dia tak menyusu dah. Sekejap sangat. Sedangkan anak harimau tu, dia tak boleh nak cari makan sendiri lagi, dia tak boleh nak makan lagi. Kenapa? Dia tak bagi susu dah ibu dia. Dia perah susu tu. Dia perah susu tu dekat atas daun ataupun atas bekas-bekas supaya anak tadi tu jilat. Dia tak bagi direct dah. Mula-mula dia bagi masa mula-mula lahir tu. Sebab apa jadi gitu? Sebab lidah harimau sangat tajam. Lidah dia. Jadi bila isap susu tu sakit puting ibu harimau. Maka dia lepas tu dia perah. Wallahualam macam mana dia perah. Tapi memang ada atas daun. Jika orang dulu-dulu masuk hutan tengok-tengok ada susu atas daun, balik. Nanti sia-sia je. Jadi lauk kita hari ni. Tu. Yang hebat lagi, orang dulu-dulu siap tahu harimau haid pun dia tahu. Maksud haid tu keluar darah ketika mengandung. Hebat orang dulu. Harimau haid pun dia tahu. Okay. Kenapa dinamakan bunting harimau bukan bunting yang lain-lain? Sebab harimau ni kuat. Harimau kan kuat. Dan harimau ni lincah dan kuat. Maka bila kata bunting harimau, ibu tadi, ibu yang mengandung tadi, dia rasa lega sebagai motivasi. Pelanduk lincah. Harimau kuat. Ianya dihukum sebagai darah haid yang keluar ketika mengandung tadi tu. Apabila cukup syarat-syarat haid. Kerana hamil tidak mencegah daripada keluarnya darah haid. Kalau mengandung pada mazhab Syafi'i, tetap juga ada darah. Kalau keluar darah cukup syarat-syarat, sekurang-kurang 24 jam, tak lebih 15 hari, suci di antara 2 haid 15 hari. Maka darah itu adalah haid walaupun dia sedang mengandung. Walaupun pada kebiasaannya wanita yang mengandung akan tertahan darah haidnya. Itu secara kebiasaannya. Dia akan tertahan, tak keluar dah darah. Kalau mengandung, salurannya tertutup. Itu kebiasaan saja. Bila keluar balik sehingga waktu melahirkan. Lepas melahirkan, barulah darah tu keluar. Darah yang tertahan tadi, itu kebiasaan. Macam mana pun, boleh je dia nak terkeluar awal, iaitu ketika mengandung. Ini adalah pendapat yang asah, yang disepakati, yang sahih disepakati oleh para ulama
Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Maliki. Orang perempuan mengandung ada haid jika cukup syarat. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali berbeza lain. Darah yang keluar ketika mengandung adalah istihadah. Mengandungnya keluar darah aja istihadah. Kenapa kita perlu tahu status sama ada dia haid atau istihadah? Kita perlu tahu kerana jika ianya haid haram solat, jika ianya istihadah wajib solat. Jadi ketika mengandung keluar darah, mazhab Syafi'i haram solat. Ketika mengandung keluar darah, pada mazhab Hambali Hanafi wajib solat. Sebab tu kena tahu hukum ni. Jadi dia adalah istihadah mengikut mazhab Hanafi dan Hambali. Malah pendapat ini, pendapat mazhab Hanafi Hambali ni selari dengan perubatan moden. Perubatan moden pun mengatakan jika darah yang keluar ketika mengandung dia adalah automatik darah istihadah, bukan darah haid. Maka mazhab Hanafi dan Hambali dia selari dengan perubatan moden. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dia tak selari dengan perubatan moden. Walau bagaimanapun tetap juga bagi kita bermazhab Syafi'i kena gunalah mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kan, iaitu darah yang keluar ketika mengandung adalah darah haid jika cukup syaratnya. Maka dengan maksud tak boleh solat lah ketika keluar darah tu. Seterusnya, dam at-talq, damul talqin, ataupun dam tu darah. Dam tu darah. Kata damsyiq, sungai darah. Damsyiq tu sungai darah. Jadi dam ni darah. Adapun darah yang keluar ketika proses melahirkan, masa on the way anak tu keluar, dalam proses melahirkan, ataupun sebelum melahirkan keluar darah, ataupun dalam proses melahirkan, ataupun yang keluar di antara dua anak kembar macam kita bincang tadi, bukan darah nifas tetapi dam at-talaq, damul talqin, darah sakit hendak bersalin, ataupun darah istihadah. Setengah ulama kata damul talqin, setengah ulama kata darah istihadah. Beza lafaz saja, tapi maksud sama. Oh, bukan darah istihadah lah, darah talak. Tak kisah. Kenapa? Tetap talak tu istihadah. Dia panggil khilaf lafzi. Lafaz je khilaf, beza. Tapi maksud sama je. Tapi syarat, darah itu adalah darah istihadah, darah sakit nak bersalin, darah damu talqin, jika tidak bersambung dengan darah haid sebelum. Kalau bersambung, jika bersambung dengan darah haid sebelum masuk ketika dia mengandung keluar darah haid, kemudian bersalin, maka ketika dalam bersalin tu keluar darah, itu darah haid juga. Kita baca. Jika bersambung dengan darah haid sebelumnya, bersambung, darah talak ni darah bersalin, darah sakit nak bersalin, darah sedang bersalin, darah yang keluar di antara dua anak kembar tadi tu, dan ianya bersambung dengan darah haid yang sebelum, maka ia adalah darah haid sebagaimana pendapat yang asah, darah yang dilihat ketika hamil adalah darah haid. Syarat dia kena bersambung baru haid. Kalau tak bersambung, dia adalah darah istihadah atau darah talak. Mari kita tengok. Darah yang keluar ketika sakit bersalin ini dihukum sebagai darah haid dengan dua syarat. Darah yang keluar ketika sakit bersalin ini dihukum sebagai darah haid dengan dua syarat.
Darah sakit bersalin. Tadi dah bagi tahu dah. Darah sakit bersalin kan dia adalah darah darah isyadah, dam mutalqin, dam at-talq. Bukan darah haid, tapi kadang-kadang dia boleh jadi haid jika dia bersambung kan. Ni kita nak bagi tahu ni. Yang pertama, itu bukan nombor 4 yang pertama. Kalau ada cetakan yang dia keluar nombor 4, sebab dia auto tu. 1 2 dia auto 3 4. Sebenarnya tu 1 2 atas tu, bukan 4 5. 3 4 pula 4 5. 1 2 juga atas tu. Kenapa pula tiba-tiba 4 5 1 2? Numbering tu salah. Bagi cetakan yang numbering tu betul-betul lah. Bagi cetakan yang numbering tu salah lah. 4 5 bukan 4 5 1 2 tu. Yang pertama, darah yang keluar ketika sakit bersalin ini dihukum sebagai darah haid dengan 2 syarat. Walaupun asalnya dia adalah darah isyadah atau dam talqin. Yang pertama, darah yang keluar hendaklah melebihi 24 jam sebelum rasa sakit hendak bersalin. Sebelum sakit nak bersalin, darah keluar. Bila darah keluar, maka dia tak semayang apalah. Dan darah yang keluar tu lebih 24 jam. Maka syarat haid lah tu, sekurang-kurang haid kan 24 jam. Tu syarat haid lah. Jadi, apabila darah yang keluar sebelum sakit tadi tu, sebelum bersalin dan sebelum sakit nak bersalin, sakit tak ada, keluar darah, maka dan lebih 24 jam, maka dia adalah darah haid. Kemudian tiba-tiba hari kedua tu sakit. Sakit apa? Sakit nak bersalin. Maka darah sakit nak bersalin tu adalah darah haid sebab dia bersambung dengan haid yang sebelum yang cukup 24 jam. Kemudian bersalin. Ketika nak bersalin tu, anak tak mau keluar. Dah keluar darah. Maka darah yang keluar tu darah haid juga. Setelah 3 jam, baru anak keluar. Dan bersama dengan anak tu ada darah haid juga. Kenapa? Sebab dia bersambung dengan haid. Kemudian anak sempurna keluar. Setelah anak sempurna keluar, maka darah itu adalah nifas. Jika sempurna keluar anak. Jika tak sempurna lagi keluar anak, ada anak seorang lagi, maka darah yang keluar di antara sebelum anak yang kedua keluar tu adalah darah haid juga. Kenapa? Sedangkan dia adalah darah isyadah kan? Kerana dia bersambung dengan 24 jam darah sebelum bersalin tu. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2. Darah haid bersambung dengan darah ketika sakit hendak bersalin. Inilah syarat yang kedua. 1 dan 2 lah saya dah bahas sekali terus tadi. Darah haid mesti bersambung dengan darah sakit hendak bersalin. Darah haid tu masuk mesti 24 jam lah. Kalau kurang 24 jam, maka dia bukan darah haid. Contohnya, 12 jam keluar darah, tak sakit pun. Dia ingatkan darah tu adalah darah haid. 12 jam baru. Tiba-tiba masuk jam yang ke-13, sakit nak bersalin. Maka, darah sakit nak bersalin bersambung dengan darah 12 jam. Maka, 12 jam tu bukan haid. Maka, darah sakit nak bersalin tu bukan haid juga. Tak ada haid lah maksud kat situ. Sebab tak cukup 24 jam. Okey. Yang seterusnya. Darah yang keluar ketika sakit bersalin ini dihukum sebagai darah talaq, darah isyadah. Macam mana lah darah sakit nak bersalin dihukum sebagai darah talaq. Yang tadi darah sakit nak bersalin dihukum darah haid. Dua tadi. Yang 2 ni pula darah yang keluar, darah sakit nak bersalin dan darah yang keluar bersama dengan anak dikira darah bukan haid, dia ada darah isyadah. Dengan 2 syarat iaitu. Yang pertama, darah yang keluar tidak cukup 24 jam sebelum bersambung dengan darah ketika rasa sakit hendak bersalin. Sebut dah tadi, tersebut awal.
Darah 20 jam, darah keluar. Dia ingat haid ketika mengandung ni. Tapi dah hujung-hujung lah, biasanya 9 bulan lah. 20 jam darah keluar, masuk jam ke-21, sakit nak bersalin. Pergi hospital. Okey. Maka darah itu adalah darah yang keluar tu sebab dia tak bersambung dengan darah haid. Darah yang disangka haid pada awalnya cuma 20 jam aja. Jam yang ke-21 sakit. Maka kita panggil darah sakit hendak bersalin. Kemudian bersalin. Maka darah yang 20 jam tu adalah istihadah, yang sangkaan pada awalnya adalah haid. Yang darah yang sakit nak bersalin tu adalah darah istihadah atau darah talak. Walaupun lama. Darah sakit nak bersalin tu katalah 3 hari. 3 hari darah sakit nak bersalin. Sebelum sakit nak bersalin tu darah tu cuma 20 jam aja. Itu darah tak sakit. Maknanya haid lah, sangkaan haid lah pada awalnya. Kemudian jam yang ke-21 baru rasa sakit. Dan sakit tu 3 hari baru keluar anak. Maka 3 hari tu adalah darah istihadah. 20 jam tu yang bersambung tadi adalah darah sangkaan haid pada awal. Sangkaan haid pada awal. Tapi last kali bukan . Tapi kalau campur-campur sebelum bersalin, mau 4 hari. Tetap juga darah itu adalah darah istihadah atau darah talak. Kerana masa tak sakit tu, tak sampai 24 jam. Maka tak bersambung lah. Tak bersambung. Yang kedua, darah sakit bersalin itu tidak bersambung dengan darah haid sebelum. Contohnya, sebelum bersalin, sebelum terasa sakit nak bersalin, keluar darah 3 hari, tak sakit pun. Lepas 3 hari, darah berhenti. Dia cek-cek tak ada. Dia pun tak ada, berhenti dah darah. Maknanya haid 3 hari lah. Selang 1 jam, contohnya lah, sejam aja, tak ada darah. Sebenarnya bukan 1 jam, 5 minit pun tak apa. Kita ambil selang 5 minit lah. 1 jam lama sangat. Selang 5 minit, tiba-tiba rasa sakit. Sakit nak bersalin. Tiba-tiba rasa sakit. Bila sakit, sibuk-sibuk nak kena pergi hospital lah. Tiba-tiba baru nak keluar rumah, tengok-tengok keluar darah. Itu dia panggil darah sakit nak bersalin. Yang mana 5 minit lepas saja keluar darah haid 3 hari. Tak bersambung, 5 minit dia jaraknya. Maka yang 3 hari tu haid adalah haid, yang keluar darah ni, darah nak bersalin ni adalah darah talak, bukan darah haid, sebab tak bersambung. Kemudian pergi hospital, sakit. Bersalinlah setelah 4 hari. Lama duduk hospital. Bersalin 4 hari. Buat contoh je tu. Maka 4 hari itu darah talak, darah istihadah. Bersama-sama dengan anak darah istihadah. Sempurna keluar anak, baru darah nifas selepas itu. Dan sebelum bersalin, ada darah haid 3 hari. Kenapa darah haid tak bersambung dengan darah sakit nak bersalin? Kalau bersambung, keseluruhan daripada darah haid yang 3 hari sehingga bersalin, itu adalah darah haid. Kalau bersambung, tadi tak bersambung, diselangi dengan 5 minit. Walaupun 5 minit. Okey. Apabila berlaku pendarahan ketika waktu yang hampir atau kemungkinannya akan bersalin, due date dah sampai, sekiranya dapat dipastikan ianya darah haid mengikut syarat-syarat yang tersebut itu, lebih 24 jam, tak lebih 15 hari itulah, maka haram untuk solat dan melakukan perkara yang diharamkan ketika haid. Macam mana ni? Dah dekat nak bersalin, tiba-tiba keluar darah. Cukup syarat, maka dia adalah haid. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, darah keluar. Syarat yang kedua, tak sakit. Kenapa cerita sakit? Sebab kalau sakit, itu darah nak beranak.
Jadi darah yang keluar, maka dia tak boleh sembahyang. Tiba-tiba setelah 10 jam contohnya, sakit, baru terasa sakit. Maka pada 10 jam yang awal, yang dia sangka haid tu, dia tak sembahyang lah, sebab tak sakit. Jadi, dia kena qada nanti. Dia kena qada. Sebab itu sebenarnya istiadah. Tapi kenapa tak sembahyang? Sebab tak sakit dan ada kemungkinan ianya haid. Atau bahasa lain dipanggil ada mani' ibadah. Setelah 10 jam, masuk jam ke-11 baru sakit. Bermakna waktu tu baru dia tahu. Sakit, darah sakit nak bersalin keluar lah. Baru dia tahu bahawasanya yang 10 jam yang disangka awal haid tu bukan haid. Maka dia wajib qada lah solat yang dia tinggalkan. Jika dia sakit, kemudian baru keluar darah, dan sakit tu memang sakit nak bersalin, maka awal-awal lagi lah wajib sembahyang. Wajib sembahyang lah sebab dia sakit nak bersalin dan dia dapat pastikan ianya sakit nak bersalin. Maka kena sembahyang. Kalau tak sakit, maka di situ kuat mengatakan itu bukan darah nak bersalin. Itu adalah darah haid. Walaupun dah hujung-hujung nak bersalin, tapi tak sakit kan? Keluar darah, maka kuatnya di situ adalah darah haid, maka haram solat. Jika keluar darah dan sakit, maka kuat di situ adalah darah istiadah, maka wajib solat. Gitu lah. Jika asalnya dia sangkakan darah tu darah haid sebab tak sakit dan cukup syarat-syarat, tiba-tiba tak sampai 24 jam, maka baru dia tahu bahawa darah tu darah istiadah. Tak apalah, nanti qada lah sembahyang. Jika dia tu memang sakit nak bersalin ujung-ujung dah 9 bulan, tapi sakit dia tu biasa je, istilah yang dipanggil fos alam, alam palsu, panggilan palsu. Dia rasa sakit, anak aktif sangat dia rasa sakit, bukan sebab nak bersalin. Lepas tu berhenti sehari dua, lepas tu sakit balik. Itu bukan sakit nak bersalin. Itu sakit terlalu berat. Itu sakit sebab terik sangat kulit. Itu sakit sebab anak terlalu aktif, siku anak, lutut anak bergerak-gerak. Jadi dia tahu dah bahawasanya ni bukan sakit nak bersalin ni, maka ianya haid, haram solat. Walaupun sakit. Tadi sebut kalau sakit itu menandakan darah nak bersalin. Itu kalau kita yakin darah tu darah nak bersalin, maka itu adalah dari istiadah dan mutalqin, maka wajib solat. Sebab yakin. Kalau tak tahu, ini mungkin juga fos alam, mungkin juga darah nak bersalin, tak tahu, maka kena anggap dia darah haid, maka tak boleh solat. Yang kata darah keluar darah nak bersalin walaupun tak bersalin lagi, maka dia darah talak dan wajib solat tadi tu, itu jika yakin. Jika tak tahu, darah apa? Tak tahu darah apa. Sama darah nak bersalin, sakit nak bersalin, atau darah ataupun darah sakit tapi bukan sebab nak bersalin, maka darah itu adalah haid. Maka hendaklah dia menganggap darah itu darah haid, tak sembahyang walaupun sakit. Sebab dia tahu ni fos alam, katalah gitu contoh. Tapi kalau dia tahu, maka wajib solat. Habis kalau dia dah menganggap ianya haid pada awalnya, kemudian ternyata selepas pada tu tak cukup 24 jam, sakit dan bersalin, maka qada lah. Qada lah nanti bila sihat nanti. Maka haram untuk solat dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid sebab dia dah yakin tu haid. Jika tidak memenuhi syarat haid, seperti keluar darah beserta dengan sakit hendak bersalin dan tidak bersambung dengan darah haid ataupun tidak bersambung dengan darah haid sebelum putus tadi, maka ianya darah istiadah ataupun darah talak. Sebab tahu ni darah nak bersalin, confirm CM dah cukup,
maka ni memang darah nak bersalin. Atau pecah air ketuban dan bercampur air ketuban dan darah, maka memang confirm dah darah nak bersalin. Sakit tu sakit nak bersalin, maka wajib sembahyang. Tapi kalau air ketuban tak pecah, keluar darah, sakit, dan dia yakin sakit tu adalah sakit, bukan sakit nak bersalin. Sakit tu sakit kerana anak tu aktif ke sebagainya, maka wajib bahkan haram solat. Jadi tinggalkan solat sebab itu adalah darah haid, ada mani' ibadah, ada penghalang ibadah. Apabila tersalah kiraan tadi, rupa-rupanya ia adalah darah istiadah, tak apalah, qada lah nanti. Okey. Kalau dah tahu istiadah awal-awal atau darah talak tadi, dengan itu tidak gugur kewajipan solat dan hendaklah dia diperlakukan seperti orang suci. Wajib solat dan sebagainya. Sakit ni macam mana ni? Sakit nak bersalin, keluar darah ni. Solatlah sekadar mampu. Nak wuduk macam mana? Wuduklah sekadar mampu. Nak semayang macam mana? Semayanglah sekadar mampu. Sakit kan? Begitu juga sekiranya ketiadaan darah. Darah tak ada, cuma lendiran dan cairan. Begitu juga sekiranya ketiadaan darah, cuma lendiran dan cairan, atau air ketuban sahaja yang ada. Darah langsung tak ada. Rare ni, jarang jadi macam ni. Kalau jadi, air ketuban ada, cairan-cairan lendir ada keluar, maka hendaklah diperlakukan seperti orang suci juga. Darah tak keluar, maka wajib semayang. Macam mana caranya? Cara semayang orang sakit lah. Nak rukuk tak boleh, rukuk isyarat. Nak sujud tak boleh, sujud isyarat. Begitulah. Habis kita pengenalan asas mukaddimah hari ini. Masuk tempoh masa nifas. Muka surat 101. Tempoh masa nifas. Masuklah bab nifas. Tadi mukaddimah aja. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surat al-subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.